Okey, sebelum tu cikgu share skrin yang ni dulu. Okey, sekejap. Okey, cikgu share skrin ya, sekejap ya. Okey. Yang ni nampak ke apa semua Iman ke Yoga semua nampak ke ni? Nampak. Okey, nampak ya. Okey, jadi untuk hari ini, ya. Apa yang kita akan mula tugasan hari ini 28 Julai, okey. Klik link kehadiran dekat situ. Lepas tu pelajar sertai voice chat lah, klik dekat situ ya. Okey, arahan tugas, okey, kita tak guna Google Meet hari ni, kita guna voice and video chat Telegram. Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah sokongan pergerakan dan pertumbuhan, iaitu kita belajar 6.3 sambungan ya, sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan pula. Sebelum ni kita belajar manusia. Okey, lepas tu standard pembelajaran kita adalah menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik ya. Okey, lepas tu menentukan usia tumbuhan berkayu, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan, menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan. Okey, ni cikgu nanti nak minta you orang buat eksperimen di rumah, senang saja. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah pelajar dapat menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik, boleh menentukan usia tumbuhan berkayu. Kita nak tentukan umur dia, usia dia. Dan pelajar dapat menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Juga cikgu nak tunjukkan satu eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan melalui tayangan video ya. Okey, so arahan tugas hari ni kita akan buat PBD lah dalam satu link yang cikgu bagi ya, link class point ni cikgu akan bagi link dia. Dan kita ada projek folio ya. Cikgu nak minta orang buat sikit saja projek ni, jawab satu soalan, kumpulkan gambar, lepas tu hantar dekat cikgu. Nanti cikgu akan terangkan di mana kita nak kumpulkan maklumat tentang, cari dekat internet ya, pokok keembung. Pokok keembung ni tumbuhan herba. Pokok teratai ni tumbuhan akuatik dan bunga raya ni tumbuhan berkayu. Jadi cikgu nak minta orang cari gambar. Lepas tu huraikan macam mana tumbuhan ini dapat menstabilkan kedudukan dia tanpa tumbang akibat angin kuat. Cuba bayangkan ada angin kuat. Macam mana pokok-pokok ni boleh tahan daripada tumbang. Dan buat satu folio menarik serta gambar. Buat folio pun boleh. Cari kertas warna, buat dengan tangan ya, tulis dengan tangan, pen, color-color semua boleh. Ataupun siapa pandai komputer dia guna PowerPoint ataupun Canva. Lepas tu snap gambar dan upload dalam Google Classroom ataupun masukkan dalam Telegram, hantar dekat cikgu ya. Ataupun boleh upload dalam link Google Form yang cikgu sediakan. Okey, eksperimen pula cikgu nak minta you orang sepanjang seminggu ni, kerja seminggu ni, cari botol. Okey, cikgu akan bagi you orang tengok video di bawah ni. Ni ada bawah ni ada satu video tau. Video ni tentang eksperimen pertumbuhan kacang hijau. Beli dekat kedai benih kacang hijau tu. Yang kacang hijau yang orang buat bubur kacang hijau tu kan. Okey, pelajar menggunakan botol mineral sebagai bekas letak benih kacang hijau dan diletakkan di dalam kapas yang basah. So, you orang boleh tengok video ni macam mana dia ajar buat. Itu you orang reka lah sikit. You orang buat design bekas tu untuk you orang letak kacang hijau tu. Dan pelajar perlu catat ketinggian kacang hijau selama 10 hari. So, you orang biarkan dia 10 hari dengan ada kapas basah tu. Lepas tu buat laporan dan you orang ukur ketinggian anak benih kacang tu. Lepas tu cikgu ajar you orang buat graf. So, itulah kerja untuk minggu ni lah ya. Okey, so hari ni cikgu nak ajar dulu. Okey, cikgu share skrin dulu. Okey, ada satu lagi cikgu nak tunjuk. Okey, ni. Okey, kita buat aktiviti hari ni. Cikgu nak minta you orang masuk dalam. Okey, sekejap ya. Cikgu nak minta you orang masuk. Okey, sekejap ya. Okey.
Okey, cikgu nak minta yorang masuk dalam okey, cikgu paste link ya. https.classpoint.app. Boleh ke semua orang masuk tu? Sekejap cikgu share link ni. Copy link text. Okey. Boleh ke yorang masuk tu? Semua orang masuk boleh ke? Iman, Shanjivi, Zaf, Sam Liping, Yoga semua boleh ke masuk https.classpoint.app. Okey, yorang masukkan kod ni 61354. Dapat masuk tak? Ke 613? 613 ni dekat ni, nampak dekat sini 61354. 61354. Dapat tak kelas kod tu? Betul tulis nama. Dapat. Dapat ya? Okey. Jadi hari ni semua orang ya, cikgu tunggu semua orang masuk. Okey, macam mana cikgu nak tahu yorang dah masuk belum? Cikgu boleh tengok dekat sini Okey, mula-mula yorang tekan classpoint.app. Lepas tu masukkan kod 61354. Okey, kita nak belajar tentang sokongan, pertumbuhan dan kestabilan ini. Okey, jadi kestabilan dan tumbuhan ya. Okey. Jadi cikgu boleh tengok dekat sini tak berapa ramai yang dah masuk. Ni, participant join. Yang ni cikgu boleh dapat tengok dekat sini. Sam Liping, Iman, Yoga, Zaf dengan Shanjivi Yang lain boleh masuk tak? Sebab cikgu ada nak tanya soalan ni. Okey, boleh masuk? Rishantini boleh masuk ke? Okey, so cikgu mulakan soalan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, hari ni cikgu nak tanya. Okey, cuba yorang masuk sini. Apa khabar hari ini? So, yorang cikgu kena klik ni collect response okey. So, yorang collect response. Ya, bagus. Okey. Okey, terima kasih. Kalau boleh tulis nama boleh cikgu nampak. Okey, betul. Khabar baik. Okey, tak apa. Ada 6 orang lagi 2 orang. Okey, dia ada masa 1 minit saja. Nampak tak masa tu berjalan Okey, cikgu just nak tanya khabar saja. Okey, terima kasih semua baik saja. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu pergi ke seterusnya. Okey, hari ini cikgu nak bincangkan tentang sistem sokongan dalam tumbuhan Okey. So, kita akan belajar 2 sekarang. Tumbuhan akuatik ada daya apungan dan tumbuhan daratan. Okey, tumbuhan akuatik ada 2 jenis tau. Satu tenggelam. Dalam batang ada pundi udara. Contohnya hidrella. Boleh surf internet Google tengok gambar hidrella ni. Ada tumbuhan terapung, batang mempunyai ada pundi udara teratai kiambang. Lepas tu tumbuhan terapung, contohnya teratai dan kiambang. Okey, tumbuhan daratan pula ada tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Okey, berkayu ada, yorang tengok sini cikgu nak tanya soalan lepas ni. Pelan sikit. Okey, tumbuhan daratan, tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. So ada duri, contohnya rotan dengan ros, akar banis, pokok meranti, akar jangkang, pokok bakar. Nanti kita tengok gambar Akar tunjang, pokok cili, pokok getah dengan pokok bunga raya. Okey, tumbuhan tidak berkayu, dia guna tekanan segah sel Contoh sawi, bayam, batik ni untuk dia bagi dia sokongan supaya dia stabil. Akar serabut, contohnya pokok kelapa, suluh paut, contohnya timun atau peria. Akar sokong, contohnya pokok ara, jagung. Akar cengkam, contohnya orkid dan pokok deduit. So, ni adalah cara-cara tumbuhan akuatik dan tumbuhan daratan mengekalkan sokongan dia. Okey, cikgu tanya soalan. Seterusnya, bersedia cikgu tanya soalan. Okey.
antara yang berikut, cuba tengok soalan tu ya. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sokongan utama dalam tumbuhan teratai? Okey. Daya apungan air ke? Daya kesegahan sel ke? Tumbuhan berkayu ke atau berakar tenggelam? Yang mana? Okey, kita tengok siapa jawapan betul Tadi cikgu bagi contoh kan sokongan utama dalam tumbuhan teratai. Okey, ramai jawab A dengan C. Okey, kita tengok mana satu yang betul ada yang jawab B, ada yang jawab D. Boleh tengok buku teks sebab nota cikgu tadi cikgu dah tunjuk. Okey, ada seminit lagi. Okey, semua dah jawab 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang kan? Okey, cikgu tutup tengok. Siapa jawapan yang betul dekat sini? Okey, jadi cikgu boleh tengok sini. Okey. 3 orang Iman dengan Sam dengan Risantini jawab A kan? Okey. So ada yang jawab B. Okey, Shanjivi jawab B. Yoga jawab C Okey, D ada orang tak? D tak ada orang. Okey, jadi apakah jawapan dia? Okey. Daya apa jawapan dia cikgu tunjuk. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Okey, bagus. Betul Okey. So seterusnya adalah okey, cikgu pergi seterusnya. Okey, kalau tengok sini akar banin ni contoh-contoh gambar dalam buku teks ada akar banin terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian. Akar sokong macam ni, tengok gambar dia. Akar dia tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah. Untuk sokong tumbuhan itu. Ni pokok dalam pokok banyan, pokok pandan, pokok ara kan. Akar jangkang. Jangkang macam ni. Menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Sulur paut pula macam ni. Struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Okey, sulur paut ni dia melilit pokok timun peria. Akar cengkam buat apa pula? Dia mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Contoh pokok orkid dan pokok duit-duit kan. Okey, seterusnya. Okey, tumbuhan akuatik. Apa itu tumbuhan akuatik? Okey, apa itu tumbuhan akuatik? Tidak mempunyai tisu. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. So, tumbuhan akuatik mendapat sokongan daripada apa? Daya apungan air Okey, selain itu tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Okey, apa tu tisu erenkima? Dia sel yang dinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang udara. So, dia ada ruang udara tau. So, bagi setengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Inilah contoh tisu erenkima. Nampak tak dia banyak gelembung udara Okey, seterusnya macam mana kita nak tentukan usia tumbuhan? Ini dalam buku teks ada Cara paling biasa dengan apa? Menentukan gelang pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Okey. So, cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan. Okey, so cara dia pertama apa? Pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang tau. Lepas tu pokok ditebang merentasi batang macam ni. Ni cara pokok ditebang. So, kita akan nampak gelang dia. Jadi, bila orang tebang pokok tu, dekat permukaan batang tu, orang boleh kira gelang dia. Nampak ni berapa? Ni umur dia 7. Boleh kira lagi sampai habis. Kita tahu umur pokok tu sekarang berapa seterusnya, okey, umur pohon dihitung melalui lingkaran tahun ataupun annual ring. Kita kata mengukur dengan cara apa ni? Mengira gelang pertumbuhan. Okey, contoh macam ni, 7 tahun. Macam mana dia kira? 1, 2. Macam ni kan kelas? Cuba tengok ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sesuai jumlah lingkaran 7. So, umur dia 7 tahun. Okey, cuba teka ni. Okey, short answer. Berapakah umurku? Cuba jawab berapa tahun. Okey, start. Cuba teka berapa tahun tu? Yorang boleh kira tak? Kira start daripada lingkaran dalam tau. Cuba kira berapa. Okey, Rishantini jawab 15. Yogasri jawab 15. Okey, betul ke 15? Kita check ya. Okay, yang lain ni tak? Cuba nak try. Cuba. Berapa umur dia? Yorang cuba yang kira yang ada berlingkar Okey. Okey, ramai jawab beza kan? Okey. Jadi korang boleh kira daripada dalam tu ada 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 paling last kali tu dia 14 Kira dari awal ni 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Okey, tak apa kita kira ya. Okey. So, kalau yorang kira berapa umurnya, kalau yorang kira, kita start daripada mula-mula ni. Ya, sini. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Start daripada dalam ni 1, ni dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Last kali luar 14 tahun. So ada yang jawab 14 tahun tadi kan? Okey, so bagus dia boleh nampak mungkin gambar cikgu tak jelas sangat kan? So dia either one lah sama ada 14 atau 13 ya. Okey, cuba teka pula ni berapa umur ni. Cuba kira dari dalam Dia kira dari dalam ni tau. Ni 1. Sini ada 2. Kira ada lingkaran 3, 4. Ni kan. Ada jawab 7. Okey, tengok berapa siapa betul. Okey, boleh tak? Dalam ni 1, 2, 3, 4, 5 sepatutnya kalau ikutkan sini daripada dalam ni. 1. Yang ni yang putih ni jangan kira tau. Jangan luar dia. Putih ni jangan kira, dia dekat luar, lingkaran luar ni. 1, 2, 3, 4 Jadi lebih kurang 4 tahun lah umur dia. Lebih kurang 4 tahun. Okey, so itu cara orang tebang pokok tau. Tapi ada satu cara lagi, pokok tidak ditebang tapi orang korek. Maksudnya kita boleh save lah pokok tu. Tak adalah pokok tu kena tebang. Sian pokok tu kan kena tebang. Orang boleh guna gerudi khas sehingga 75%
separuh ukur. Jadi bila orang keluarkan gerudi tu nampak ada gelang-gelang tu. So orang boleh kira lah. So ni lagi senang ya. Mata gerudi dikeluarkan dan gelang pertumbuhan dikira. Cara ni menyelamatkan pokok daripada ditebang. So lebih bagus ya. Okey, sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan ya. Okey, kalau orang tengok ni nota ni, okey sekejap ya cikgu tunjuk. Okey, sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari ya. Okey. Seterusnya, sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. So tu antara ciri-cirinya lah ya. Okey, seterusnya, kenapa orang belajar sokongan pertumbuhan ini? Sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan akar. Batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Akar memberikan sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. So ada setengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan. Okey, ini sistem sokongan tumbuhan darat ya. Tumbuh-tumbuhan daratan boleh dibagikan kepada berapa? Tumbuhan berkayu dengan tumbuhan tidak berkayu, khususnya tumbuhan herba. Okey, tumbuhan berkayu ni biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina daripada lignin iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras ya, lignin. Okey. Dan tumbuhan tidak berkayu pula, tidak berkayu bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang ya untuk sokongan. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel dan batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air ya. Okey, struktur khas tumbuhan pula, ada setengah-setengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain tau, sebab dia nak memperolehi cahaya matahari. Sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti apa? Akar banih, akar sokong dan akar jangkang. Ini dia akar jangkang ya. Dan ini adalah bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tumbuhannya adalah sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Okey, ni akar banih. Nampak tak? Besar akar banih ni dalam hutan ada kan? Akar banih terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Okey, ni akar sokong. Nampak tak? Dia keluar daripada dahan ya. Akar akan tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok banyan, pokok pandan dan pokok ara. Okey, ni kita bagi akar jangkang ya, menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Ini adalah sulur paut, ialah struktur khas yang berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut ada pada pokok apa? Timun, peria dan labu. Okey, akar cengkam pula mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan dan akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok deduit. Okey, sekarang kita pergi ke short answer. Okey, kelas cuba orang buka buku teks muka surat 134. Boleh tak cuba jawab, type sikit jawapan dia. Bagaimanakah sokongan untuk tumbuhan tidak berkayu? Okey, boleh tak cuba type? Iman, Shanjivi, semua boleh tak cuba type? Yang lain, yang semua-semua ni ya. Zaf, Isatini, Safifeng, Yoga. Boleh tak type? Tengok muka surat berapa ni? Muka surat 134. Jawab soalan ini dan type jawapannya. Ya? Bagaimanakah sokongan untuk tumbuhan tidak berkayu? Okey, bagus Iman. Terima kasih ya. Okey, Iman dah jawab. Tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan.
Okey, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Okey, so ada 2 minit lagi ya, boleh jawab ya yang lain. Muka surat 134 ya. Okey, bagus. Zaf ya, bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Okey, betul. Sebab dia tumbuhan tidak berkayu tau. Cikgu bagi jawapan. Okey, Risantini, tumbuhan tidak berkayu ya, bergantung pada air ya. Sebab dia memang kena bergantung pada air untuk simpan dalam sel batang untuk sokongan. Okey, Salipin pun sama, bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang ya untuk sokongan. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel ya. Okey, lepas tu tumbuhan tidak berkayu bergantung pada akar yang tersimpan dalam sel batang sebagai sokongan ya. Okey, nanti cikgu akan post ya semua jawapan-jawapan diorang ni ya. Cikgu dah collect jawapan ni, nanti cikgu akan bagi kat diorang tengok diorang punya jawapan semua. Cikgu akan semak ya. Okey. So ada 1 2 3 4. Cikgu dah terima jawapan Yoga Seri pun ada. Okey, bagus. So cikgu akan save, nanti cikgu akan semak dan cikgu akan bagi orang tengoklah jawapan orang semua ni. Ni lah jawapan-jawapan orang semua ya. Okey. Jadi bila kita tengok sini, ni adalah jawapan-jawapan semualah kawan-kawan yang cikgu dah dapat tadi. Okey, terima kasih ya. Okey, so cikgu akan simpan results ini. Okey, seterusnya adalah, okey, kita pergi slide seterusnya. Okey. Okey, tumbuhan. Okey, tadi kita belajar tentang, okey, ini jawapan diorang tadi. Okey, sekarang ni kita pergi ke tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik ni tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Okey, tisu erenkima tadi yang cikgu tunjuk gambar tadi terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang di dalam tumbuhan akuatik ya. Okey, lepas tu tumbuhan akuatik, keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Tahu, dia ada ruang udara dan bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. So dia membengkak tau, dan dia batang berongga. Ada juga macam tu kan. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu tadi saya dah cakap tadi ada beberapa cara. Cara paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Okey kelas, short answer, bagaimanakah sokongan untuk tumbuhan akuatik? Okey, cuba type ya. Lihat buku type muka surat 135, jawab soalan ini. Okey, bagaimanakah sokongan untuk tumbuhan akuatik ya? Muka surat 135. Okey, cuba ya. Boleh tengok buku teks muka surat 135. Okey, bagus. Daya apungan air. Okey, bagus ya Risantini, cikgu dapat dah daya apungan air. Okey, lagi. Okey, Sam Liping juga mendapat sokongan daripada daya apungan air. Okey, cikgu dapat dah jawapannya Sam Liping. Okey, Shanjivi cakap tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Okey, betul. Okey, Zaf juga sokongan utama daripada daya apungan air. Betul ya, sebab dia banyak daya apungan air ya. Dan juga macam Iman cakap tadi,
dia juga ada batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Okey, dia ada satu ekstra tu, daun dan tisu erenkima. Okey, Yoga Sri pun cakap tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air, ya. Okey, betul. Okey, ada lagi tak jawapan? Siapa tak bagi lagi? Semua dah bagi, ya? Ada 6 orang kan? 1, 2, 3. Okey, so dah bagi semua. Okey, inilah jawapan dia, ya. Semua betul lah, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok view response tadi, ni dia, respons yang cikgu dapat tadi. Okey. Jadi orang boleh tengok lah, ya. Ini jawapan kawan-kawan semua tadi lah, jawapan orang tadi, ya. Okey. Bagus, ya. Okey, seterusnya. Okey, tengok. Ini cara cikgu ajar tadi lah. Gambar tadi dah tunjukkan cara. Okey, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey. Suatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. So, kalau dia tak mudah tumbang, dia stabil. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Okey, contohnya, cuba tengok sini, ya. Okey, kenapa kena ada sokongan? Memastikan ia tumbuh tegak dan mendedahkan daun kepada cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey, bunga, supaya bunga dedah kepada serangga, dan angin untuk apa? Proses pendebungaan, kan? Kan selalunya bunga ni kan dia menabur biji benih dia, kan, secara pendebungaan, persenyawaan, kan. Okey, buah untuk penyebaran biji benih. Okey, nombor 2, menyokong berat tumbuhan. Nombor 3, menyedia kekuatan untuk menentang halangan angin dan air, ya. Okey, ini sokongan utama tumbuhan, iaitu batang dan akar. Batang untuk menyokong berat batang dan daun, akar untuk mencengkam tanah. Okey, untuk sokongan tumbuhan darat pula ada 2, ya, berkayu dan tidak berkayu ataupun tumbuhan herba. Okey, tumbuhan darat berkayu, ciri dia apa? Besar, tinggi, dan tisunya terdiri daripada lignin. Bahan kompleks yang tegar dan keras. Sokongan tambahan pula, okey, ada juga yang ada tambahan, ya. Selain daripada dia besar, tinggi, ada tisu lignin, dia juga ada akar banis. Dengan pokok tu ada akar banis, contoh pokok durian, pokok angsana, pokok ru. Ada juga pokok yang ada akar sokong, contoh pokok pandan, pokok bandian, pokok ara. Ada juga akar yang ada ekstra, jangkang, akar jangkang, itu pokok bakau. Ini dia contoh, ya, akar banis, akar sokong dan akar jangkang. Okey, tumbuhan darat tidak berkayu pula bergantung pada air untuk sokongan, kerana air itu memberi kesegahan untuk dia supaya dia tegak dan tidak layu. Apa contoh ciri-ciri ekstra untuk tidak berkayu ni? Dia ada sulur paut, contoh pokok timun, pokok labu. Batang melilit, contohnya pokok seri pagi, pokok peria. Akar cengkam, contohnya pokok deduit, pokok orkid. Dan akar berongga, contohnya pokok betik. Okey, tumbuhan darat tidak berkayu ni dia, ya. Akar cengkam, batang melilit, sulur paut dan juga batang berongga. Okey, tumbuhan akuatik ciri-cirinya tiada tisu berkayu, sokongan dia adalah, macam mana dia nak sokong diri dia sebab dia tak ada tisu berkayu? Ada daya apungan air dan juga tisu erenkima. Di mana tisu erenkima ni adalah sel berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara, dan juga dia batang dia berongga, ya. Ini contoh tumbuhan akuatik: keladi bunting, kiambang dan teratai. Okey. Jenis tumbuhan berkayu pula, tisu berkayu memberikan sokongan dan kestabilan pada pokok besar dan tinggi. Contohnya apa? Akar banis dan akar jangkang yang kukuh menjadikan pokok besar berdiri tegak dan stabil, ya. Tumbuhan akuatik pula, apa sistem dia? Kesimpulan semua, ya, batang berongga menjadikan pokok terapung. Ada juga batang yang lembut dan nipis membolehkan tumbuhan yang tenggelam kekal tegak dan stabil serta boleh melentur dan membengkok di dalam arus, ya. Dan ada juga daun yang halus supaya mengurangkan rintangan air agar pokok lebih stabil. Okey, seterusnya sokongan apa? Kenapa kita perlu belajar tumbuhan ini? Kenapa sokongan dalam tumbuhan ini penting? Untuk membantu tumbuhan tumbuh tegak untuk mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari penting, ya, untuk menjalankan proses fotosintesis. Sokongan perlu untuk menampung berat tumbuhan dan memberikan kekuatan. Dan sokongan utama bagi tumbuhan, yang utama ia adalah batang dan akar. Sebab batang ni dia menyokong berat batang, berat daun, bunga dan akar. Akar pula untuk apa? Untuk mencengkam tanah dan menyokong pertumbuhan-tumbuhan. Okey, tumbuhan darat ada 2, ya. Tumbuhan berkayu dan tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan berkayu ni sistem sokongan dia adalah tisu berkayu yang keras dan kuat. Dibuat daripada lignin, dan setengah daripada tumbuhan darat punya akar banis dan akar jangkang untuk sokongan.
So perlulah untuk dia menjala dan memanjat untuk mendapatkan cahaya matahari. Tumbuhan tidak berkayu pula bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Sokongannya berasal daripada kesegahan sel dan juga mempunyai sulur paut, batang berlilit dan duri. Okey, tumbuhan akuatik pula tidak mempunyai tisu berkayu tau. Dia mendapat sokongan daripada daya apungan air. Batang dan daunnya mempunyai tisu erenkima yang berdinding nipis dan mempunyai ruang udara. Terdapat tumbuhan akuatik yang mempunyai batang berongga dan besar untuk menambah daya apungan. Okey, ni usia tumbuhan ya. Pokok ditebang dan dipotong merentasi batang. Gelang dikira satu gelang ni, nampak tak? Satu gelang ni mewakili 1 tahun. So sini 1, 2, diorang kira lah ya. Melalui batang tumbuhan berkayu yang ditebuk. Okey, ada juga kita tak tebang pokok tu tapi kita tebuk. Pokok tu ditebang dan digerudi sehingga 75% saja. Kita tarik keluar gerudi tu dan gelang pertumbuhan dikira. So dengan cara ini dapat menyelamatkan pokok daripada ditebang ya. Okey, so kita pergi ke aktiviti seterusnya. Okey, ni slide drawing tau. Masa cikgu slide drawing ni, diorang guna tangan atau jari ya dekat handphone. Diorang guna jari ya untuk diorang bulatkan. Bulatkan jawapan yang betul pada sistem sokongan utama bagi pertumbuhan. Okey, bulatkan. Boleh lebih daripada satu jawapan ya. Okey, cuba guna jari ya. Okey, guna jari. Orang boleh, okey, cikgu cakap tadi. Sistem sokongan utama bagi pertumbuhan. Dia perlu ada apa? Pokok tumbuhan perlu ada apa untuk sokong? Orang guna jari, boleh tak? Ataupun siapa ada pen yang, ya macam tu. Betul, bagus. Okey, Risantini. Ya, betul. Batang dan akar ya. Risantini pilih batang dan akar. Okey, Iman pun sama. Okey, betul. Sam Liping, betul. Batang dan akar. Okey, betul ya. Okey, ada lagi ya. Seminit lebih lagi. Cuba guna jari ya. Pun boleh. Betul. Zah pun betul. Batang dan akar. Okey, ada lagi tak? Okey, so kebanyakannya betul lah ya. Bagus diorang pilih jawapan yang betul lah. Okey, jadi Centini, Sam Liping, Iman, Zaf ya. Okey, ada lagi tak? Yoga boleh? Okey, bagus. Sanjivi, betul. Okey, yoga, betul. Okey, bagus ya. Itulah jawapan dia, ya. Jawapan kawan-kawan tadi ya. Ni, cikgu tunjukkan jawapan. Ni jawapan-jawapan kawan-kawan lah. Ya, semua ni. So ni jawapan semua yang diorang bagi tadi ada cikgu dah simpan ya. Jadi betul lah. Okey. So seterusnya. Okey, jadi ni jawapan dia ya. Okey, cikgu dah save. Semuanya dah dapat jawapan ya semua ni. Okey. Richantini, Iman punya. Okey, Sanjivi punya, Yoga punya ya. Okey, Zah punya. Okey, so okey, kelas yang ini adalah eksperimen. Okey, eksperimen ni untuk diorang buat di rumah nanti. Cikgu akan tunjuk video dia nanti ya. Cikgu akan terangkan. Dan diorang boleh letaklah jawapan dia tau. Contoh kan. Katakan diorang tanam pokok tu. Okey, nanti cikgu akan tunjuk cara dia. Diorang boleh isi dekat sini tau. Anak benih contohnya berapa dia naik. Okey. Diorang tanda. Oh, saya ukur cikgu 1.5 cm katakan. Diorang masukkan. Oh, sini 2 cikgu. Anak benih kedua. Katalah diorang tanam ada 3 kan. 3 biji. Oh, ni 3 cm. Nanti diorang cari purata.
1.5 campur 2 campur 3 cari purata untuk sebab yorang buat set up tu ada 3. Katalah yorang ada 3 botol mineral. Dan dalam botol mineral ni yorang bubuh 1 pokok. Ini 1 pokok, ini 1 pokok, ini 1 pokok. So yorang kira ni panjang dia berapa selepas 10 hari. Ni panjang dia berapa, ni panjang dia berapa selepas 10 hari. Lepas tu yorang kira, okey, ni tumbuhan anak benih 1, anak benih 2, anak benih 3. Okey, so yorang kira berapa? Contoh ni 1.5. Yang ini 2. Ini 3 cm. Lepas tu cari purata tau. 1.5 campur 2 campur 3 bahagi 3 dapat keseluruhan dia. Cikgu nak yang keseluruhan ni untuk buat graf. Sebab dia ada soalan dia sini kena buat graf. Ya. Okey, nanti cikgu ajar macam mana cara dia. Okey, seterusnya. Okey, nanti yorang akan tengok tau ada 3 fasa. Iaitu kita panggil fasa lag atau fasa awal. Di mana kadar pertumbuhan pokok hijau tu sangat perlahan. Hanya sedikit saja sel yang mengalami proses mitosis. Lepas tu kedua fasa log atau fasa eksponen di mana kadar pertumbuhannya pesat. Pada fasa ini sel-sel membahagi secara aktif dan tumbuhan memanjang. Lepas tu yang sampai ke last kali adalah fasa pegun atau fasa dewasa. Kita akan buat graf nanti orang akan nampak ya. Kadar pertumbuhan adalah mala dan tumbuhan mencapai kematangan. So sel membahagi untuk menukar sel-sel yang rosak. So kita panggil pola pertumbuhan anak benih kacang hijau ni adalah berbentuk sigmoid. So cikgu tak bagi jawapan dekat sini, cikgu nak bagi orang lukis dulu dekat graf ya. Nanti cikgu akan ajar. Okey, sekarang ni kita pergi ke aktiviti seterusnya, slide drawing. Okey, guna tangan ya untuk orang buka buku teks ya, tengok mana satu gambar akar sokong. Orang guna tangan ya. Okey, cikgu start slide drawing. Okey, cuba cari akar sokong yang mana. Cuba tarik ke gambar mana. Okey, cuba tarik ya. Cuba tengok dalam buku teks saya ada gambar tu. Okey, bagus. Rishantini dah jawab. Okey, terima kasih. Okey, Rishantini dah jawab ya. Okey, tengok siapa lagi dah jawab ni. Okey, Iman. Okey, bagus. Samliping ada. Nanti akan cek jawapannya. Okey. Kita akan tengok mana satu yang betul nanti ya. Okey, Zah pun dah jawab. Okey, Rishantini, Samliping, Iman, Zah. Okey, lagi 2 ya. Nak tengok mana. Diorang tengok buku teks ya. Kebanyakan jawapan semua tengok dalam buku teks ada gambar tu. Mana satu gambar akar sokong, mana satu sulur paut, mana satu akar jongkong, mana satu akar cengkam dan mana satu akar bani. Okey, Yogasri pun dah jawab. Okey, seorang lagi siapa? Shanjivi okey ke? Tunggu cikgu, tunggu. Okey, boleh. Dia ada 47 saat lagi. Okey, bagus Shanjivi ya. Terima kasih. Okey, ada 6 semua orang ya. Dah ada 6. Okey, jadi cikgu close submission. Okey, save for review. Okey, so yorang tengok ya, view responses. Okey, yorang boleh tengok jawapan kawan-kawan ini. Insert result as slide. Okey, yorang boleh tengok ya. Ini adalah Shanjivi punya. Okey, ini Iman Fidaus punya. Okey, ni Yoga punya, Samliping punya dan Zah punya kan. Jadi diorang boleh tengok dalam buku teks lah ya.
Akar banik, akar sokong kan. Okey, ni suluh paut. Ni akar, ejaan cikgu salah ya. Akar jangkang Okey. Dan akar cengkam. Okey, betul ya. Kebanyakannya betul ya. Okey, so seterusnya. Okey, kita pergi ke soalan last. Beberapa soalan last kali. Iaitu cikgu nak ajar tentang soalan objektif ya. Okey, ni jawapan kawan-kawan tadi. Kebanyakan betul lah ya. Nanti cikgu akan tengok ya. Okey, so ni Zah punya. Rishantini punya. Okey, Shanjivi punya. Okey, multiple choice. Okey, sekarang ni yorang hanya jawab soalan ini. A ke, B ke, C ke, D. Cuba baca soalan ni. Raja 6 menunjukkan sokongan tambahan bagi pokok peria. Apakah struktur khas yang ditunjukkan dalam Rajah 6 ini? Okey, mulakan. Okey, tengok siapa jawapan yang betul Seminit saja. Apakah struktur khas yang ditunjukkan di dalam Rajah? Okey, seminit saja. Okey, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok ya. Okey, kita tengok jawapan. Siapa yang betul. Okey. View responses. Okey, kalau tengok sini ya. Okey, jawapan kawan-kawan dekat sini. Okey, kalau tengok sini ya. Cikgu buka sini. Okey, show correct answer. So, jawapan dia adalah donkey ya. Jawapannya adalah donkey. Jadi, kita tengok Zaf dengan San Liping lah. Dapat jawab betul ya. Donkey. Okey, betul. Bagus. Jawapan dia donkey ya. Okey, seterusnya. Ni. Antara berikut yang manakah mempunyai akar bani? Okey, pokok timun ke, pokok durian ke, pokok orkid ke, pokok bakau? Okey, cuba. Okey, 1 minit saja. Okey ya, dia tanya manakah antara berikut punya akar bani? Pokok timun ke, pokok durian ke, pokok orkid ke, pokok bakau? Senang je ni kan? Okey, masa nak habis. Okey, kita tengok ya siapa jawapan yang betul ya. Jawapan yang betul adalah bola ya. Pokok durian ya, pokok durian ya. Jadi kita tengoklah jawapan kawan yang betul ni ya adalah pokok durian ya, iaitu Iman, Rishantini, Zaf dengan Sam ya dapat jawab betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya okey. Which of the antara berikut yang manakah bukan bukan ciri-ciri sistem sokongan tumbuhan akuatik? Okey, cuba. Bukan ciri-ciri sistem sokongan tumbuhan akuatik. Bukan ya. Bukan ciri-ciri sistem sokongan tumbuhan akuatik. Daya apungan air ke, tisu erenkima ke, tisu yang dibina daripada lignin ke, ataupun batang berongga. Okey, yang mana betul?
Okey, ada lagi seminit lebih lagi. Okey, seminit lagi ya. Yang manakah bukan ciri-ciri sistem sokongan tumbuhan akuatik? Okey, semua dah jawab Okey, semua dah puas hati Okey, kita close submission. Okey, so jawapan dia adalah show correct answer. Jawapan dia adalah C Okey, so yang jawab betul adalah Iman, Yoga, Zaf, Shanjivi dengan Sam Liping. Okey, bagus Okey, so itulah jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah merupakan tumbuhan akuatik? Okey, cuba. Manakah merupakan tumbuhan akuatik? Teratai ke, pokok bangkau ke, pokok duit-duit ke, pokok banyan? Senang je ni. Antara berikut manakah merupakan tumbuhan akuatik? Teratai ke, pokok bangkau ke, pokok duit-duit ke, pokok banyan? Okey, 4 orang dah jawab. Okey, seterusnya. Okey, so 6. Okey, tak ada tukar jawapan Okey Semua setuju dengan jawapan masing-masing. Ada 20 saat lagi. Okey, semua dah puas hati Okey, so jawapan dia adalah A A. Jawapan dia A, iaitu yang jawab adalah bagus Iman, Saniping, Arifantini jawab betul jawapan dia A jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya. Okey, apakah struktur sokongan yang terdapat pada pokok cengal? Cuba, pokok cengal ni macam pokok apa? Macam pokok berkayu pokok cengal ni, tumbuhan berkayu. Pokok cengal ni dia memang akar dia besar Okey, cuba. Apakah struktur sokongan yang terdapat pada pokok cengal Okey, seorang dah jawab. Okey, 3. Okey, 4 orang dah jawab. Okey, 5 dan 6. Okey, so ada tak nak tukar jawapan? Okey semua dah setuju dengan jawapan masing-masing Okey, cikgu close submission. Okey, so jawapan yang betul adalah C Jawapan yang betul adalah C. Okey, jadi kita tengok jawapan kawan-kawan ni. Okey, kita boleh tengok siapa jawapan yang betul kat sini. Iman, Rishantini, Shanjivi dan Yoga Sri Okey, bagus Okey, so ini jawapan diorang. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Okey. Pada peringkat pertumbuhan manusia, yang manakah lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama? Okey, masa bila? Masa bila lelaki dengan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama? Maksudnya kan cikgu ajar yang lepas pertumbuhan manusia kan ada yang peringkat yang manusia, ada peringkat yang lelaki perempuan sama tau. Ada peringkat dia tak sama terutama peringkat remaja kan, kita nampak perempuan lebih lagi kan. Diorang kena ingat nota cikgu tu. So ada 2 orang dah jawab. Okey, 3. Okey, 4, 5. Okey, seorang lagi. Okey, jadi semua sudah pasti dengan jawapan Okey, cikgu close submission. Okey, jawapan yang betul adalah jawapan yang betul adalah A A. Okey, Iman seorang je dapat jawab. Okey, bagus. A Jawapannya adalah A
Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ni. Panjang sikit. Antara berikut yang manakah berkaitan peringkat remaja yang tidak benar? Okey, yang mana tidak benar? A. Kadar pertumbuhan remaja lelaki dan perempuan adalah sama. B. Remaja perempuan mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada remaja lelaki pada peringkat awal. C. Perubahan ciri-ciri seks sekunder berlaku. Ciri-ciri seks sekunder ni bermaksud ada sifat-sifat jantina lelaki lah ya. D. Kepesatan pertumbuhan remaja perempuan akan berkurang dan berhenti pada usia 16 ke 18 tahun. Okey, yang mana jawapan yang tidak benar? Yang tidak benar. Okey, 6 orang ya, dah jawab ya. Okey, so semua dah jawab, cikgu close submission. Okey, so jawapan yang betul adalah A ya. Jawapan yang betul adalah A. Dan kalau kita tengok siapa yang betul kat sini, Rishantini Samliping dan Iman Fidaus. Okey, bagus ya. So jawapan dia adalah A lah ya. 3 orang yang dapat jawab tadi. Okey. Seterusnya, okey, ni dia. Maklumat di bawah berkaitan dengan satu peringkat pertumbuhan manusia. Pertumbuhan hampir berhenti. Di mana? Badan manusia mula menyusut. Okey, pada peringkat mana tu? Dia punya pertumbuhan tu berhenti. Peringkat mana? Peringkat tua ke, dewasa ke, bayi ke, remaja ke? Okey, seorang baru hantar. Okey, 4. Okey, ingat tak yang cikgu ajar lepas ya, pertumbuhan manusia. Okey, 6 dah hantar ya. Okey, so jawapan yang betul adalah bola ya. Okey, bagus ya Iman dengan Rishantini. Okey, dapat jawab. Ya. Jawapannya adalah bola. Okey, jawapan dia adalah show correct answer. Jawapannya adalah bola ya. Ni dia jawapan dia, bola. Okey, seterusnya. Okey. Ni dia, multiple choice. Okey, soalan ni panjang sikit. Cuba tengok graf ni. Orang mula-mula tengok graf ni dulu. Okey. Mengapa pada usia 12 hingga 14 tahun kadar pertumbuhan perempuan? Kalau orang tengok perempuan lebih tinggi pada lelaki tau. Cuba nampak ni, dot-dot-dot ni, yang garis putus-putus ni adalah perempuan. Dia lebih tinggi tau. Kenapa? Pada peringkat 12-14 tu. Okey, cuba. Kenapa pada peringkat 12 hingga 14 tu pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada lelaki? Okey, kenapa? Okey, 3 orang dah jawab. Okey, 4, 5, 6. Okey, 6 orang dah jawab ya. Okey, mana yang betul antara A dengan B? Okey, kita nak tengok siapa yang betul ya. Okey, correct answer dia adalah bola ya. Bola. Okey, cuba orang tengok ni. Ni jawapan yang betul dia adalah bola. Ya, jawapan dia adalah bola ya. Okey, seterusnya kerana apa? Perempuan dah mencapai tahap kematangan ya. Okey, seterusnya apakah fungsi J? Ni yang minggu lepas cikgu ajar ni sebelum cuti. J. Apa fungsi situ? J tu. Ada gambar dekat J tu. Di dalam sendi. Okey, untuk menjana tenaga untuk bergerak ke, untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan ke, atau melindungi sendi ke, atau mengikat dan memaut dua tulang. Okey, yang mana betul? Okey, bagus. 2 orang dah jawab. Okey, 5, 6. Okey, so 6 orang dah jawab ya. Okey, kita tengok jawapan siapa yang betul. Okey, show correct answer. Jawapan dia adalah donkey jawapannya adalah donkey. Okey, ni jawapan dia, donkey ya.
Okey. So, tahniah ya San Liping dengan yoga yang betul kali ni. Okey, seterusnya. Ni last kali ya. Okey, boleh tak korang pergi tengok dekat, diorang duduk dalam rumah kan sekarang. Cuba tengok dekat tingkap. Apa pokok yang mak diorang tanam dekat sekitar rumah masing-masing. Boleh tak diorang tangkap gambar, lepas tu cuba upload image. Cikgu bagi tempoh 5 minit. Boleh ke? Pergi sekejap. Siapa yang guna phone tu? Boleh cikgu. Boleh Okey, terima kasih cikgu dah tengok pokok paling cantik sekali dekat diorang punya rumah. Boleh ada masa panjang lagi 5 minit. Tangkap gambar pokok-pokok yang ditanam di sekitar rumah masing-masing ya. So upload dalam ruangan ini. So cikgu nak tengoklah pokok apa yang diorang ada. Ada tak yang rumah dia ada pokok batang besar ke? Cuba tangkap ke rumah dia dekat ladang ada pokok durian ke? Bagi contoh situ. Rumah saya ada tumbuhan berkayu iaitu pokok durian. Macam tu Okey, masa panjang lagi ada 5 minit lagi. So mungkin dekat rumah dia ada pokok getah ke, pokok mangga. Bagus, Richantini. Richantini boleh jawab ke? Ni pokok apa Richantini? Richantini boleh buka speaker. Rasanya pokok apa ni you punya mak tanam ni? Ni pokok dia. Cantik ni pokok dia pokok berkayu pokok berkayu. Okey, bagus. Ni pokok berkayu ni. Okey, kita tengok yang lain pula Kita tunggu. Richantini dah bagi dah pokok dia. Okey, Yoga Seri pun dah bagi. Okey, Yoga tahu ke ni pokok apa Yoga? Ada tanya mak ke? Apa nama pokok tu? Sam Liping pun pokok berkayu. Yoga pokok apa? Tak tahu. Tak tahu Cikgu pun tak tahu ni pokok apa ni. Mungkin you punya mak tahu kot. Tapi dia kayu ke? Yoga, kayu Dia tumbuhan berkayu Kayu. Okey, kayu kan? Kayu. Ya. Okey, kalau Richantini berkayu cikgu rasa. Dia bukan pokok buah bukan Richantini ni siapa jadi? Richantini tahu pokok apa? Ni Iman Fidaus. Iman pokok apa ni Iman? Lidah buaya Iman ni, lidah buaya kan? Lidah buaya ni tumbuhan herba kot kesegahan sel betul ke Iman? Shanjivi pula ni pokok apa Shanjivi? Bukan itu pokok. Bukan lidah buaya banyak guna sekati je. Cakap tu pokok apa ni? Saya tak pasti tapi parents saya panggil lidah. Lidah apa? Aloe vera. Saya tak pasti tapi saya aloe vera Bukan. Bukan. Lidah jin. Nama dia bukan. Yes, dia jadi. Lidah jin. Okey, dia herba kot pokok herba kot ni. Dia bukan berkayu kan? Dia tumbuhan berkayu. Dia tumbuhan tidak berkayu kan? Dia jenis herba kan? Dia berkayu. Kan? Okey, Shanjivi ni pokok pandan. Ni pokok pandan pun ni kujit pokok daun kujit kot. Nanti saya tunjuk semua orang boleh tengok Shanjivi dah masuk dah. Sam Liping lah. Ni pokok berkayu. Memang nampak Sam Liping punya pokok berkayu. Yoga pun. Richantini pun. Okey. Jadi inilah korang boleh nampak ni pokok. Ni pokok yang Iman bagi Okey, lepas tu kita pergi pula. Ni pokok yang Richantini bagi. Okey, ni pokok yang Yoga Seri bagi. Okey, boleh nampak kan? Ni pokok yang Sam Liping bagi. Okey, dekat rumah ada orang kan? Ni pokok yang Shanjivi bagi. Jadi semua yang korang bagi dekat cikgu ni semua yang
berkayu, tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Okey, siapa yang rumah dia dekat dengan tasik, dia boleh bagilah contoh gambar ya. Pokok ada kolam ke, siapa rumah dia ada kolam, dia bolehlah bagi contoh teratai ke, hidrilla ke kan. Ni pokok-pokok yang ada ya, yang kawan-kawan dah bagi. Okey, bagus semua cikgu dah tunjuk dah dekat situ. Okey, jadi pokok semua dah ada. Okey, so seterusnya. Okey, inilah pokok-pokok yang ada ya. Okey, so habis ya. Okey, jadi terima kasih ya, orang dah lengkapkan PBD cikgu ni. Nanti cikgu akan kumpulkan dalam satu slide lah ya, untuk bagi pada yorang ya. Okey, save. Okey, so seterusnya apa yang cikgu nak bagi ya adalah, okey sekejap ya. Yang ni cikgu nak tunjuk yorang video tau. Okey, yorang tengok video ni. Okey, sekejap ya, cikgu tunjuk buka video ni sekejap. Time to scout. Okey, sekejap ya. Cikgu tunjuk dekat yorang video ini. Tengok yorang boleh nampak ke tak? Okey, sekejap ya. Cikgu share sekejap. Share screen. Okey, tengok video ni sekejap. Okey, share screen. Okey, kita mulakan aktiviti dengan minta pelajar lakarkan dulu bentuk bekas yang diorang nak. So, uji kreativiti murid kat sini dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai macam botol mineral. Okey, tak apa. Kalau tak dengar, okey, selepas diorang dah lakar, so mestilah diorang kena bina kan bahan tu tadi. Dan kita bagilah gunakan peralatan yang sini. Nampak tak budak-budak ni sedang buat apa tau? Diorang cari botol mineral, potong. Okey, diorang potong botol mineral ini. Dah selesai bina, kita minta pelajar letakkan 4 hingga 5 biji benih kacang hijau supaya ada backup lah kan kalau ada yang tak tumbuh. So, yang ini kita lembapkan dan kemudian kita akan biar untuk beberapa hari. Ni ya, ataupun buat macam ni. Nampak tak dia design cantik kan? Macam dia orang buat. Ambil botol mineral. Okey, so banyak kumpulan yang dah siap. Jadi kita minta diorang letakkan dekat belakang makmal beserta dengan jadual dan juga lakaran mereka sendiri. Barulah senang kita nak tengok kan apa hasil dia. Design macam mana diorang buat macam ni, nampak? Macam-macam bentuk diorang buat. Tulis nama, lepas tu diorang buat jadual tu. Jadual tu. Ada pokok, macam jadual cikgu bagi dalam buku teks tadi tu, ya. Ni. Okey, yorang tengok ni dia kumpul 5 biji kan. Lepas tu 10 hari Tatkan panjang biji benih kacang hijau tu setiap hari. Kalau macam saya gunakan waktu rehat untuk murid datang dan seterusnya buat pemerhatian serta buat perekodan. Lepas tu masuk dalam borang tu. Diorang ukur. Nanti kita nak buat graf tau. Jadi diorang ukur selepas 10 hari. Dan lebih menggembirakan sebab anak-anak murid saya ni semuanya komited dan bagi komitmen penuh dalam menjalankan eksperimen ini dengan datang dan buat pemerhatian serta jaga anak pokok tu supaya sentiasa tumbuh. Tahniah, hebat sangat. Letak dekat cahaya matahari ataupun letak dekat tepi tingkap pun tak apa. Lepas tu diorang catat tau ketinggian dia macam budak tu buat. Masuk hari keempat sebenarnya anak-anak pokok tu dah mula kelihatan dengan lebih jelas dan lebih mudah untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pengukuran ketinggian. Eksperimen di rumah. Tiap-tiap hari orang letak air, buka kapas tu. Jangan letak tanah cikgu nak faktor air saja sini. Masuk hari ke-8 lagi lah, semua pun dah panjang-panjang. Macam tu boleh sehinggalah dia dapat panjang macam tu. Diorang kira hari ke-9 tengok dia dah naik tinggi
kan. Setelah Macam tu. Sampailah dia dah besar. Lepas tu orang kena dan buat fasa graf. terakhir adalah kita terjemahkan Cari kita purata. punya Katalah data-data ada yang 3 kita biji perolehi tadi kan. daripada 3 pemerhatian biji, tu dalam buat bentuk corner tu, graf, dan kita corner, akan dapat corner. graf yang Sampai berbentuk dapat graf sigmoid. macam ni. Dapat graf macam ni kan. So tengok pertumbuhan dia. Lepas tu nanti tangkap gambar bagi dekat cikgu. Minggu depan cikgu nak tengok, boleh ke? Nanti you orang present apa yang you orang dah dapat ya selama 10 hari lah. Ya. Sampai jumpa lagi dan bye. Itu sahaja. Who's ready to hatch some Ya. cool Jadi pets? itulah dia untuk Click here. eksperimen ini ya. Jadi habislah. Jadi cikgu nak minta you orang buat eksperimen itu. Catat ketinggian dia. Katalah you orang tak ingat, you orang boleh tengoklah link yang cikgu bagi ni. Dia ada link site yang cikgu bagi ni. You orang boleh tengok ya. Apa yang kerja yang cikgu bagi ni, you orang boleh tengok balik lah. So apa kerja hari ini? Class point tadi dah habis. Okay, project folio. Just jawab soalan cikgu satu saja. Bagaimana pokok dapat menstabilkan kedudukan tanpa tumbang akibat angin kuat? Cari gambar pokok keembung, pokok teratai dengan pokok bunga raya. Lepas tu cikgu dah habis dekat sini. Jadi apa you orang buat? Yang ni ya, gambar ni tadi pokok, buat folio, cari pokok keembung semua ni. Lepas tu jawab soalan ini. Kalau siapa tak, nanti cikgu akan bagi jawapan ya. Cuba you orang cari dulu. Buat dalam kertas biasa pun tak apa, tangkap gambar. Ya, jawab satu soalan. Lepas tu eksperimen tadilah. So ada 2 saja. Class point tadi sudah buat. Ada soalan 3 dengan 4 saja buat ya. Jadi cikgu dah bagi link ni, you orang boleh tengok ya. Okay, so terima kasih join kelas cikgu hari ini. Jadi okay, ada soalan ke? Cikgu. Hai Shanjivi. Okay. Okay ya. So okay boleh ya. Okay. So cikgu ucap terima kasih ya sebab datang ke kelas cikgu sini. Cikgu tak boleh nak buka video sebab cikgu sedang recording ya. Cikgu sedang record, cikgu kena tutup video di Telegram sebab cikgu sedang guna video ni untuk recording di skrin komputer. Okay, terima kasih ya. Jumpa lagi. Nanti sambung buat kerja cikgu boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih ya. Jumpa lagi ya. Isi Terima kasih, kehadiran tau. Jangan lupa. Terima kasih. Dekat link cikgu tu ada link kehadiran. Isi sekarang ya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye. Sebenarnya kita boleh check jawapan pelajar ya. Okey, kita boleh tengok sini. Okey, katakan kita dah habis kelas, okay, kita boleh tengok jawapan pelajar yang respons ini. Okey, ni word cloud ni kita boleh tengok view responses. So ini adalah respons pelajar dan kita boleh juga masukkan insert results as slide. So bila kita insert as slide, so kita dapat ni dia ya. Okey, seterusnya ada nota kita. Kita dah bagi tahu nota tadi. Lepas kita terangkan nota, kita bagi soalan. Dan kita boleh tengok dekat view responses. Dan kita boleh show correct answer. Dan kita boleh masukkan insert result as slide juga. So, kita akan dapat dekat result, dekat slide ada sini. Dan kita boleh tahu details can be found in the note section below. Maksudnya kita boleh tahu siapa 3 orang yang jawab A tadi, jawapan betul. Kita close exit slideshow ni dan kita boleh tengok sebenarnya dekat sini soalan ni tadi kita boleh tengok siapa yang jawab. Okey, A, jawapan A betul tadi kan? Ni di bawah ni. Iman, Firdaus, Sam Lipin dengan Richantini jawab betul. Lepas tu B, Shanjivi. C, 2 orang, Zaf dengan Yoga Seri. D, tak ada orang kan? Jadi kita boleh tengok Okey, seterusnya okey, ni nota. Tengoklah dekat sini short answer. Ya. Dan ini okey, dan ni jawapan-jawapan pelajar tadi. Okey, dan kita insert result as slide. Okey, dan kita boleh nampaklah ni jawapan diorang. Ya, dan kita semaklah nanti jawapan diorang ni ya. Kita semak betul ke tak ya. Jawapan dia 14 kan. Jadi kita boleh semak. Ya, kita boleh ni salah kan. Kita boleh macam itulah. Ni salah, so ini salah. So kita boleh tahulah hanya Sam Liping. So bagus kita tulis sini ya. Okey. So seterusnya, okey kita tengok. Ni cuba teka berapa tahun. Okey, view responses. Okey, so kita boleh insert result as slide.
Dan jawapan dia adalah 4 tahun tadi ya. So ni semua salah kan. Okey. So seterusnya, okey, ni adalah nota kita bagi tadi. Diorang belajar nota tadi kan. Okey, diorang tengok nota. Okey, soalan ni pula. Okey. So, tekan ni balik. Okey. Jawapan diorang tadi kan, view responses. Okey. Dan kita tadi dah masuk insert results diorang as slide tadi kita dah masukkan. So, ni jawapan diorang. Jadi, kita boleh tanda lah. Tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang Okey, tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang disimpan di dalam sel untuk bentuk sokongan. Okey, ni ejaan dia kan. Kita kata bergantung kan. Kita boleh betulkan. Okey, bagus ya. Tumbuhan bergantung pada air yang tersimpan. Okey, seterusnya. Okey, kita boleh tengoklah dekat soalan mana lagi. Okey. Ni soalan ni tadi. View responses. Macam juga saya cakap tadi lah. Okey, kita boleh insert result as slide. Dan kita akan dapatlah dalam slide ni. So, kita boleh tengoklah jawapan mereka. Daya apungan air. Kan? Okey, semua betul. Okey, seterusnya. Okey, contoh ni kan. Bulatkan pada sistem sokongan utama bagi pertumbuhan. So, ini jawapan diorang. So, betul lah. Ni jawapan Sam Liping. Okey, betul. Okey, ni jawapan Rishantini pun betul. Okey, kita boleh tanda. Jawapan Iman pun betul. Okey, jawapan Shanjivi pun betul. Dan Yogaseri pun betul. Ya. Okey. Ya. Jadi kita boleh semak lah. Okey, ini pun sama. Kita boleh semak dan kita insert as slide. So, kita check lah jawapan dia betul tak. Okey, Akabani. Okey, mana? Akar cengkam. Ni salah kan? Akar jongkang. Saya salah eja sini. Okey, ni betul. Suluh paut salah. Akar sokong. Okey, betul. Sorry. Akar sokong ni salah kan? So, kita boleh check lah. Ya. Okey. So, ni akar bani, akar cengkam, akar jongkang, suluh paut dan akar. Okey. So, ni akar cengkam salah. Akar sokong. Okey. So, salah. Okey. Ni akar bani. Okey, akar cengkam, akar jongkang, suluh paut, akar sokong. Okey, so kita boleh semak lah. Akar bani, okey, salah. Okey, ni suluh paut, betul. Okey, salah. Okey, kita boleh tandakan ya. Okey, ni suluh paut. Okey, betul. Okey, tengok Zah pula. Okey. Akar bani. Okey, akar jongkang, suluh paut dengan ni salah ya. Akar sokong. Okey, so kita boleh tahulah mana kesilapan diorang ya, Rishantini. Akar bani. Okey, ni akar cengkam. Okey, salah. Ni jongkang, suluh paut. Okey, ni cengkam ya. Okey, diorang banyak confuse cengkam dengan sokong Okey, sini okey, view responses. Kita boleh view. Okey, dan kita boleh show correct answer. Insert result as slide. Kan? Jadi kita boleh tutup ni. Okey, kita keep.
Dan kita boleh tengoklah jawapan diorang tadi yang objektif tadi tu. Okey, kita boleh patutlah saya dah 2 kali insert slide kan. Okey, 1 cukup. Sebab saya dah insert semua slide tu, dan kita boleh tengoklah dekat sini kita tengok tadi jawapan dia apa tadi? Multiple choice. Show correct answer. Jawapan dia donkey kan. Okey, donkey. Dia kita tutup. Dan kita dapat tengoklah jawapan ini siapa yang bagi donkey. Yang betul di situ ya. Ni donkey kan. Yang betul tu dia ya. Zaf dengan Sam Liping. So, kita dapat tengok kan. Okey, sama juga dengan ini. Tu dia ya, multiple choice. So bila kita view responses, kita show correct answer kan. So bila kita letak correct answer dan bila kita tutup, okey, kita boleh tengoklah nombor siapa yang jawab B yang betul. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, Iman, Firdaus, Rishantini, Zaf dengan Sam Liping kan. Okey. Seterusnya untuk ini ya, multiple choice sama jugalah. Kita view responses, show correct answer. So jawapan dia adalah C kan. So jawapan dia adalah C. So kita boleh tahulah siapa yang bagi jawapan C tu. Iman, Firdaus, Yoga, Zaf, Shanjivi dengan Sam Liping ya. Okey. So seterusnya ya, semua kita akan tahu jawapan ya. Jawapan-jawapan pelajar ini. Dan ini adalah gambar-gambar sajalah saya tanya supaya diorang boleh upload gambar ya. So hasil gambar diorang yang inilah. Image uploaded by Shanjivi, by Sam Liping ya, sehingga habis ya. Okey.